Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah yang saya hormati Puan Pengetua Puan Maimun binti Bahari, Ustazah Nurizan selaku JPK HEM. Lagi siapa lagi ada? Kak Misal tak ada? Tak ada, dia tak pernah masuk. Okey, ketua-ketua bidang, guru-guru serta guru-guru sajalah, pelajar tak ada. Yang saya kasih sekalian, insya-Allah kali ini kita akan adakan sedikit tutorial ringkas berkenaan dengan quizzes. Jadi saya rasa cikgu-cikgu sini dah mahir dah quizzes ni. Ni mungkin ulang kaji sajalah. Lagi. Dah main. Okey. Baiklah, insya-Allah quizzes ni sebenarnya antara satu platform untuk kita buat quiz yang saya rasa mudah lah. Kalau saya tengok, sebab baru-baru ni saya cuba test guna Google Form. Jadi dia tak ada rumit sangat, tapi macam tak menarik sangat lah. Google Form dia macam kosong je. Okay, jadi untuk itu kita belajar quizzes lah, insyaAllah. Okay. Jadi saya kongsikan skrin saya Okay. Okay. Ni skrin. Nampak? Skrin komputer saya. Nampak Nampak. Okey, kalau cikgu-cikgu semua ada buka laptop ke apa ke, boleh cuba terus masuk ke dalam quizzes. Jadi cuba type link. Anis tak nampak? Tak nampak? Apa pun tak nampak. Okey dah. Mana tak nampak Oh, tak nampak Tak. Tak nampak. Kalau ni nampak tak? Dah. Okey dah. Dah. Ya, okey. Okey, mula-mula cuba buka link quizzes dulu. Suara tak nampak lah. Tak nampak? Nampak Anis je. Saya kena tutup ni kot. Tadi je tak okey dah tadi. Tadi okey, ni tak okey dah? Ni Okey. you are presenting to everyone. Dia tunjuk tak apa-apa? Tadi mula-mula tadi dia tunjuk. Okay, your entire screen ke window Window lah. Cuba window okey tak? Ini nampak tak? Boleh. You are presenting. You are to presenting to everyone tu je. Ni nampak tak? Okey, login in Gmail. Okey, alhamdulillah. Yang ni nak tunjuk ni. Okey. Jadi kalau cikgu semua ada laptop sebelah, kalau pakai laptop boleh buat double split screen lah. Kalau pakai handphone, buka laptop lah. Cuba tekan quizzes ni. Quizzes.com ni. Quizzizz.com. Nanti dia akan keluar macam ni lah. Dia suruh login with Gmail ataupun gunakan email username. Quiz.com Quizzes. Quiz lepas tu IZZ. Z QUIZ Z QUIZ. Alright. Okay, dah .com ke ni? Okay. Keluar tak macam ni? Yang macam saya punya ni. Saya tak boleh, laptop saya rosak. Saya salin je dah dulu. Okay. Tak apa kot. Saya ni. Tak apa, salin dah dulu. Okay, salin kemudian dulu. lepas dah masuk Salin ke dulu, tengok dia quizzes. apa ni buat. Okay, terus kita login dengan Gmail ataupun kalau cikgu-cikgu ada daftar dalam quizzes ni, boleh terus masuk kat sini lah. Sebab saya malas nak daftar baru, nak ingat password baru bagai semua, saya terus login dekat Gmail ni. Itu saya pilih saya punya Gmail. Tak tunggu ni, sebab ketinggalan. Ya. Lepas tu bila dah tekan tadi login to Gmail, tekan lah cikgu-cikgu punya link email lah. Saya ada 3 email Gmail. So saya ambil yang saya punya biasa pakai lah, yang paling atas ni. Okay. Lepas tu nanti dia keluar dalam ni. Okay. Dapat semua Aha. Belum.
Dia keluar tak macam ni? Dia keluar tak ni? Dia tulis quizzes ni. Ke tak keluar? Keluar kan? Saya tak ada nak tengok. Nampak Ustaz, nampak ada. Oh nampak. What will you teach today? Nah. Okey. Cantiklah gambar tu Ustaz. Gambar. Gambar fun Gambar orang baca Arab yang kecil tu. Itu gambar orang. Dah hilang pula. Zul, selamat datang. Okey. Okey. Okey, dekat bahagian muka depan quizzes ni. Okey, kita belah tolong offkan mic tu, siapa yang mic ni. Okey, dekat bahagian quizzes ni. Hello. Okey. Okey, dekat bahagian quizzes ni, sebelah kiri ni kita ada find a quiz, my quizzes, reports, classes, collection dengan memes. Lepas tu ada setting dan juga logout. Okey, bahagian paling atas sekali, find a quiz. Kalau cikgu nampak ni, yang ni sebenarnya dia mudahkan kita nak cari quiz-quiz. Quiz-quiz apa sajalah yang kita nak cari. Contoh dalam matematik ke, kita tulis je. Tulis matematik ke, nanti dia keluar. Dia keluar quizzes yang telah dibuat oleh cikgu-cikgu lain. So ada banyak. Dalam ni ada 12,000 soalan matematik. Kita boleh pilih apa yang kita nak. Itu yang senang sikit lah, sebab quizzes ni dah terkenal kan. So banyak cikgu dah pakai. So, kalau kita tengok ni, contoh saya buat kat sini matematik ni, belah kanan ni dia keluar lah soalan-soalan dia. Ni macam soalan sekolah rendah ni. Ni tolak-tolak tambah semua kan. Okay. So ini untuk bahagian find a quiz. So type saja bahasa Melayu ke, geografi ke apa ke, nanti dia akan keluar quiz-quiz ni. Dan daripada quiz-quiz tu kita boleh bagi kerja rumah dekat budak-budak. Oh okey, tu je. Kerja-kerja rumah tu nanti saya tunjuklah cara dia. Okey. Kemudian bila find a quiz, bawah dia ada tulis my quizzes. Okay, my quizzes ni adalah apa yang kita dah buat. Quiz-quiz yang kita dah buat lah. Macam saya buat ni lah beberapa quiz. Tak banyak, berapa ada 11 quiz. Saya dah pakai. Yup. Ada lam tingkatan 1, ada tak contoh dia? Lam tingkatan 1? Kalau tengok dekat find a quiz, saya pernah tulis lam semalam, dia tak keluar. Maknanya tak ada cikgu buat lah. Tapi mungkin nama lain lah kot. Sebab saya pun tak letak lam tu. Biasanya kena tulis dalam Arab juga tu. Oh, tulis dalam Arab juga. Dia kena tulis dalam bahasa Arab kan? Mungkin jugalah. Tak keluar. Cuba kalau nak cuba Allah tu. Yang macam geografi semua saya dah tengok banyak. Ada. Alur lebih ada. Sik baiklah cikgu kau dah pandai. Saya cikgu Rasis. 136. Banyak jugalah. Okey, jadi quizzes. Tingkatan 1 punya ada? Tak tahu, Zah kena cari. Cuba cari dalam ni. Tingkatan 1 punya ada ke tidak. Okey, jadi kat my quizzes ni kita punya quiz kita yang kita dah buat, dia tunjuk kat sini lah. Kemudian bawah ni ada report. Report ni adalah quiz yang kita dah buat. Okey, nanti dalam situ, dalam quiz kita tu dia akan tunjukkan report lah. The report pelajar yang buat. Siapa pelajar yang buat. Berapa banyak bilangan yang betul, berapa banyak bilangan yang salah, peratus yang banyak betul yang betul, macam tu lah. Dia banyak dalam ni, dalam report ni. So dapat mudahkan kita jugalah nak cek pelajar ni lemah kat mana. Okey, lepas tu ada classes. Classes ni dia kena dengan Google Classroom. Okey, sebab ada kelas lah. Okey, kemudian collection ni kita boleh buat sendiri collection kita. Dan yang terakhir memes. Memes ni tak penting sangat. Anis baik balik Anis. Anis baik balik. Baik balik yang Anis jangan sangat. Okey. Collection ni tempat apalah, tempat kita buat collection kita punya quiz. Maknanya my quizzes ni quiz-quiz yang kita dah buat, dalam collection ni kita boleh masukkan dia dalam folder dia.
Macam saya punya Oh, quiz ikut saya ni. kelas. Dia macam organize dia lah. Itu saja. Organize. Saya punya quiz saya ni banyak yang form 2 dan form 1. Sebab tu saya buat dua folder lah. So ni folder form 1 saya dah susunkan. Ni quiz untuk form 1 saya. 1YS saya ajar. Dan juga kelas 2YK. Itu saja. Itu untuk ni untuk collection saya lah. Okay. Okay, yang Kita terakhir tambah lah, memes. tambah tu dia akan jadi kelas ke Anis? Ya. Tu kita tambah je correct collection tu dia akan jadi tu. Akan jadi. Dengar saya Nanti saya akan masuk satu-satu ni. Nanti saya akan masuk one by one sampai habis. Sampai sini lah. Ni just nak kira menyeluruh saja dulu. Okay. Kemudian yang terakhir memes ni tak payah buat pun tak apa. Dia macam tak apa, nanti saya tunjuk lah memes tu yang mana. Okay. Jadi kita terus. Ustaz ada soalan kan? Ya soalan lah. Ya. Yang Ustaz punya kuis 1S tu kan? Kalau macam Ustazah minta kat budak, kena bagi apa kat budak? URL ke apa ke macam mana? Dia nanti kita kena share URL dia. Nanti saya tunjuk cara dia. Okay, sekarang ni kita cuba tengok cara nak buat quiz dulu. Nanti daripada quiz tu nanti kita akan masuk report lah, cara nak share link lah, cara nak buat collection lah, apa itu memes lah, macam tu lah. Daripada create quiz ni. Okay, nak create quiz, nak buat quiz baru yang kita sendiri nak buat, mudah je. Tekan dekat sini, create a new quiz ataupun yang atas ni. Atas boleh, bawah boleh, ikutlah mana-mana pun sama je. Okay, tekan. Okay, lepas dah tekan tu nanti nampak tak dia keluar create a quiz ni. Nampak Okay, dalam create a quiz dia ada yang pertama dia suruh namakan quiz, yang ni memang wajib. Yang kedua dia suruh choose relevant subject. Pilihlah subjek yang relevant untuk kita punya quiz. Macam contoh lah, kita buat name this quiz, kita buat quiz apa? ABC lah. Apa benda? Okay. Lam Nasat. Quiz ABC lah. ABC. Okay. Kemudian kita pilih dia punya subjek dah. Kaitan dengan ABC ni. Apa kaitannya? Kita main kaitan life skill lah, main takam lah. Okay, life skill. Ikutlah dalam apa-apa. Ustaz. Ya. Ustazah nak apa je? Nak tanya, kat situ tak ada pilihan. Contohnya Lam tak ada kat situ kan? Habis? Dia kalau tak ada, sama ada Ustazah nak pilih ada yang lain ataupun Ustazah buat education. Ustazah pilih banyak pun tak apa. Education, ada apa lagi? Pilih banyak-banyak pun tak apa. Nanti bila ada orang tekan, nanti dia keluar lah. Contoh orang nak tekan, nak cari education, dia akan keluar kita punya lah. So ini dia macam pilihan sajalah, nak tekan mana-mana pun tak apa. Okay, lepas dah tekan ABC tu, tekan design ke apa ke, kemudian kita tekan next. Okay, lepas dah tekan next, baru dia akan masuk ke tempat nak buat soalan. Okay, ini tempat nak buat soalan dia. Okay, jenis soalan yang Quizizz dah sediakan untuk kita ada 5. Multiple choice, text box, fill in the blank, full dengan open ended. Kalau kita buka apa nama dia, apps lain yang bahagian quiz juga seperti Kahoot, saya pernah test Kahoot. Kahoot ni kurang best sebab dia banyak apa, premium, version premium baru kita boleh unlock ni. Macam dalam Kahoot ada pool tapi dia tak boleh buka, melainkan setelah kita bayar secara bulanan ataupun tahun. So saya rasa Quizizz ni lagi elok lah, tak payah bayar. Okay, so dia ada dalam 5 jenis soalan yang kita nak buat. Okay, multiple choice ni adalah soalan pilihan okay, contoh dia ada 4 pilihan jawapan. Macam ni, dia ada 4 pilihan jawapan. Kita boleh pilih satu jawapan saja. Okay, yang ni nama dia multiple choice. So kita buatlah soalan. Contoh, apa soalan nak buat ABC? Apa itu ABC?
Okey, ni contoh soalan lah. Okey, so jawapan dia kita bagi ABC tu adalah huruf ataupun Apakah nombor itu virus COVID? Contoh. ataupun kaki ataupun kepala. Okey. Ni contoh soalan lah. Jangan buat soalan ni, mengarut soalan ni. Okey, jadi ni soalan, apa itu ABC, lepas tu boleh kata huruf lah apa semua. Okey, macam saya kata tadi, untuk soalan multiple choice, okey, yang kalau nak tengok kita ni soalan kita ni beratas ni lah jenis soalan. Ni atas ni multiple choice. Okey, kalau multiple choice dia hanya boleh pilih satu jawapan sahaja. Maknanya pelajar kita akan pilih satu jawapan sajalah daripada banyak-banyaknya. So contohnya saya nak buat jawapan dia huruf. Tu saja. Dia tekan huruf je. Kalau tekan nombor tak boleh. Dia pilih satu saja. So huruf ni saya dah linkkan dengan jawapan yang betul lah. Tu saja. Okay, untuk tambahan sikit, kalau kita nak buat media, ni media belah kanan ni, dia boleh tambah gambar. Contohnya dekat dalam soalan ni kita nak letak gambar kan. Okey lah, cubalah. Gambar ni dia kena gambar yang kecil. Gambar yang kecil, gambar yang kecil, gambar kecil. Dia punya saiz dia kecil contoh ni. Ni boleh kot. So nanti dia akan keluarlah gambar kat situ. Macam ni soalan ni belah kanan ni. Apa itu ABC? Dia keluar gambar atas. Image Image. Video. Image. Belah kanan ni. Dia boleh image, dia boleh audio. Audio ni kita boleh record dan ataupun kita boleh masukkan MP3. Maknanya kat soalan tu boleh keluar audio kita, suara kita sendiri, boleh tak masalah. Ustaz, antara gambar tu macam mana cara boleh keluar? Macam ni Zah? Nak masukkan gambar tu cara dia macam mana? Okey, cara dia mula-mula contohnya lah, Ustazah nak cari gambar yang berkenaan dengan soalan lah. Contohnya soalan saya tentang apa itu ABC. So saya nak letak gambar ABC. Okey, cara nak mudah nak dapatkan gambar ABC ni, pergi dekat tab kita lah, tab dekat dalam apa nama ni, Google ke ataupun Firefox ke, dalam internet kita tu. Tab je ABC. So nanti pergi kat image. Dia akan keluarlah gambar ABC ni. Right. Okey. Kalau nak lagi menarik, ni tambahannya lah. Kalau nak lagi menarik, nak bagi bergerak-gerak lah contoh gambar tu. Cuk. Anis. Ya, saya. Yang ni Anis pergi kat mana tadi? Okay. Anis pergi kat mana untuk dapat image ni tadi? Okey, pergi dekat link baru. Dekat dalam new tab. Image audio hujung tadi. Dekat tekan balik tadi ni. Belah kanan. Okey, yang bukan dekat ni. Ini dekat bahagian quizzes kita buka tab baru. Tab kosong. Okey. Dekat dalam ni lah, dalam Google ke apa ke. Okey, kemudian tulislah tajuk soalan kita tu. Saya tulis soalan tadi ABC. Gambar image. Kemudian pergi ke image. Macam biasalah, benda yang biasa. Okey. Biasa. Cumanya yang tambahan barulah. Ni untuk lagi menarik. Contohnya gambar tu kita nak bergerak. Kan? Kalau nak bagi gambar bergerak biar menarik sikit, tambah GIFS. Tambah GIFS dekat hujung tu. ABC GIFS. Ataupun kalau nak cari gambar matematik boleh. Matematik. GIFS. So boleh tekan enter, dia akan keluar gambar yang bergerak. Gambar bergerak ni tak bergerak kenapa? Mana tak bergerak? Tu? Ada? Okey, contohlah gambar ni yang kita nak pakai, gambar ni dalam ABC tu kan, soalan ABC. Cara dia kita tekan right click, guna mouse kita tu tekan butang belah kanan. Dia akan keluar save image as ni. Dia akan keluar banyaklah pilihan. Kita ambil save image as. Tekan ni. Tekan apa dia Ustaz? Dah ketinggalan tekan apa ni? Okay, nak gerak tu tekan butang kanan. Nak gerak tekan ni lah, GIFS. Kemudian keluar gambar, pilih gambar yang kita nak. Contohlah gambar ni kita nak kan. Gambar siapa ni? Okey. Gambar saya. Okey, lepas tu tekan butang kanan.
Dia akan keluar ni lah banyak-banyak pilihan. Kita ambil ni, save image as ni. Untuk kita savekan gambar tu. Tekan butang kanan, pilih gambar. Dekat gambar yang kita nak save tu lah, yang kita nak pilih tu, tekan save image as. Lepas tu nanti dia akan keluar untuk save. Kalau saya keluar ni. Kalau cikgu-cikgu mungkin keluar ni kot. Dalam Google kan, dia keluar macam ni. So pergi kat desktop lah, desktop senang sikit nak cari. Pilih desktop, desktop ni yang luar tadi. Kemudian tekan save. Cuk. Kenapa Kak Ita tak nampak apa yang Anis buat? Betul lah sebab saya share kat sini. Kejap saya cuba tukar. Tukar. Nampak tak skrin? Nampak tak skrin saya? Pilih lah kat mana-mana. Okay. Nampak tak saya punya desktop? Nampak Nampak. Ke tak nampak? Nampak. Gambar pokok. Betul gambar pokok. Okay. Ni betul. Gambar rambut-rambut je lah. Gambar rambut-rambut tadi. Okay, tadi dah cara tu. Dah buat cara tu. Contoh tadi kita dah save image. Okay, lepas tu kita letak dekat desktop lah gambar kita tadi. Nanti dia akan keluar kat sini. Dia akan keluar gambar tadi yang kita save. Saya save kat sini lah. Kak Ita tak nampak. Mana gambar dia? Nak save kat mana? Sebab nampak gambar orang tu bergerak je. Okay, dekat ni. Tak nampak lah dia punya tab tu. Nampak tak ni Kak Ita? Pergi Okay, ke save desktop kat? je lah. Dekat ni desktop. Alah. Desktop. Boleh kan kita buat yang tak boleh. Okay dah, nampak tu kat desktop. Okay, lepas tu Betul tekan je? save. Okay. Sebab tak nampak yang ni tadi. Save as. Okay dah. Lepas tu nanti kita yang gambar dah save kat desktop. Okay, lepas tu cara nak masukkan gambar tadi yang kita dah save tadi tu dekat dalam quizzes. Mudah Image. je. Pergi dekat image ni. Tekan ni. Tekan tambah tu. Nanti dia keluar ni kan. Okay, nak tekan tambah ni boleh. Ataupun cara lain. Kecilkan Google ni. Tarik. Kecilkan Google ni. Kecilkan apa nama dia, Google Chrome ni. Ni gambar tadi kan. Gambar doktor mata berbina-bina kan. Okay. So, tarik, tekan doktor ni. Tarik dia masuk dalam ni. Tarik doktor ni masuk dalam ni. Nanti dia keluar. Alright. Clear. Boleh cari ada nama. Okay. Ni kenapa? Ni dia keluar contoh. Kejap ni, gambar tu tadi dekat mana kita nak klik? Gambar datuk tu tadi. Dekat desktop tadi kan? Kita dah minimize ni dia. apa dia? Ni dekat desktop ni. Tarik masuk kat tambah. Cari gambar datuk dari tadi tu. desktop. Tarik masuk dalam gambar tadi. Okay, dari desktop. Okay. Okay, lepas tu dah siap. Ni kenapa pula soalan macam ni? Lepas tu bila dah siap, kita tekan save. Dah siap soalan tu. Contohlah soalan ni okey dah ni. Apa itu ABC ni kan? Okey, lepas tu dah rasa cantik dah, kita tekan save. Okey. Sekejap. Dia tengah pening ni dia punya ni. Laptop saya tengah pening ni. Cik. Okey. So siaplah satu soalan. Apa itu ABC? Okey. Tambahan lagi, kalau cikgu-cikgu tengok dekat bahagian bawah ni. Sini. Masa yang diberikan. Ni masa yang diberikan. Kalau ni bawah ni dia bagi 30 saat. Standard dia akan bagi 30 saat lah. Secara default dia akan bagi 30 saat. Kalau cikgu rasa soalan cikgu tu agak susah, cikgu boleh tekan bagilah 2 minit ke 5 minit ke 15 minit. Kalau agak senang, boleh bagi 5 saat pun boleh. Ikutlah kita punya cita rasa kita. Kalau dah habis nanti dia akan berbunyi macam mana?
Dia nanti kita tengok nanti dia akan ada masa dia dekat dalam quiz masa kita bagi soalan kat nombor dak. Okey, dah 30 saat lepas tu kita buat. Betul habis lah. Okey, ni satu contoh soalan lah. So kita dah siap satu soalan, satu jenis soalan. So untuk pilihan yang lain tu cikgu boleh pilih lah nak buat soalan jenis checkbox ke, fill in the blank ke, open ended ke. Kalau checkbox ni boleh pilih 2 jawapan. Contoh soalan. Apa itu 1, 2, 3. Okey, kita buatlah. Pilihan jawapan dia huruf ke, huruf, nombor. Tak tahu. Susunan nombor menaik. Okey. Apa pula bintang? Susunan nombor. Ni contoh soalan. Okey. Apa itu 1, 2, 3, kita pilih jawapan ni nombor. Macam tu lah. Kata nak pilih 2 jawapan. Okay, contohlah kita buat 2 jawapan. Okey lah, 2 jawapan kita ambil apa lah? Nombor. Susunan nombor menaik. Number. Susunan nombor menaik. Nombor sama. Okey, so contoh dia nak 2 jawapan. So kita tick kan ni. 2 tick ni. So jadilah nombor dan number itu adalah jawapan dia. Ini dekat soalan jenis apa tadi? Ini jenis checkbox. 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 Itu kalau kita nak 2 jawapan ni saya. Kalau kita nak 4 kita tick 4 macam tu. Kalau nak 4 pun boleh, kita tick semua. Okey. Nak 4 pun boleh. Dalam quiz ni dia boleh tambah pilihan jawapan. Ni. Kalau nak tambah pilihan jawapan boleh tambah add answer question, add option. Okay. So kita akan dapat 5 pilihan jawapan. Dia bagi maksimum 5 sahaja. So kalau nak padam contoh padam balik kat sini. So kalau ni cikgu boleh godek-godek lah. Dia sebenarnya boleh tukar huruf, warna-warna semua boleh tukar. Ni kalau nak padam balik kat mana? Okay, kalau nak padam ni belah dekat belah jawapan tu, hujung ni ada gambar ni tong sampah ni. Okey. Okay, got it. Okay, macam tadi yang saya tunjuk tadi tu, yang gambar yang kita tunjuk tadi, gambar nanti kalau kita tekan atas ni dia akan buka dekat sini lah kan, dekat bahagian atas. Sebenarnya kalau bahagian soalan bahagian jawapan ni pun kita boleh tak gambar. Ni. Okey. Ni gambar. Sama lah macam tadi. Sama cara macam tadi. Okey. Setiap jawapan ni memang ada gambar. Nak tu kalau nak menarik lah. Nak menarik perhatian anak-anak murid kita. Gerak GIF. Okay. Kalau yang ni add math equation ni untuk cikgu matematik lah. Kalau nak buat equation kan. Boleh letak kat sini. Boleh pilih. Okay. Ini equation tambahan untuk matematik. Okay, lepas dah siap. Soalan ni mungkin bagi kita susah. Kita letaklah 5 minit. 2 minit lah. Kemudian letak save. Okay, dah siap 2 soalan. Ustaz? Yep. Okay. Ustaz, maknanya kalau Ustazah nak buat soalan, kalau untuk satu jawapan dia, Ustazah kena pilih yang multiple choice tu lah. Pilih multiple choice. Kalau lebih? Maknanya kalau lebih Ustazah kena, macam tu. Kena guna checkbox. Okay, lagi 3 ni pool dengan open ended ni macam itu tak penting sangat. Okay. Sebab kita buat soalan simple kan. So satu lagi soalan yang kita boleh buat, yang biasa kita pakai adalah soalan fill in the blank. Soalan fill in the blank ni memang soalan susah lah sebenarnya. Sebab kita kena tulis jawapan. Kita kena suruh pelajar tulis jawapan. Kalau Anis. Yep. Ni kalau macam karangan macam mana Anis? Boleh tak ada? Kalau karangan ataupun rumusan ke, dia tak ada pilihan jawapan macam latihan lah untuk kita nak semak budak kan dalam masa 45 minit contoh lah. Macam mana? Itu jenis open ended tu. Open ended leh. Open ended. Open ended ya. Open ended. Dia sama macam perniagaan. Open ended, nanti boleh check jawapan jawapan budak tu satu persatu. Maknanya budak-budak akan buat jawapan yang panjang-panjang pun tak apa dalam open ended. Okay. Kat sini. Kat bawah okey dekat dalam apa ni? Pilihan-pilihan ni. Ujung sekali. Ujung sekali dekat open ended ni.
So Alright. open ended ni tulis soalan je lah. Dia diguna pakai oleh cikgu BN rupanya. Perniagaan banyak Yang ni macam subjek BM, subjek BI. sejarah, subjek perniagaan. Bahasa Arab pun boleh buat soalan ni. BI. Soalan karangan. Karangan. Tapi budak-budak lah jenuh nak tulis bahasa Arab. Kejawi pula. Yang open ended tu pun dia bagi masa Boleh. Nak tak masa dalam pendek ni paling banyak masa pun dia bagi 15 minit juga. Maknanya soalan tak boleh panjang. 15 minit. Okey. 15 minit dia bagi. Paling Oh ya lama ke? Bukan 45 minit tu tak ada. tak ada. Li, maknanya kau pecah-pecahkan lain. Pendahuluan, isi, penutup. Kena macam tu lah. Ya. Okey. Okey, saya rasa buat dalam 2 soalan ni okey tak kot ni 2 jenis okey dah. soalan lah. Yep. Ustaz, Izzah. kalau dalam bahasa Arab kita banyak jawab dalam bentuk subjektif kan, buat ayat. Jadi maknanya kita tidak ada pilihan masa. Masa tu telah ditetapkan ya. Masa tu boleh dia ditetapkan ikut kehendak kita lah. Cumanya dia ada maksimum dengan minimum dia lah. 15 minit paling maksimum. Kalau paling maksimum pun 15 minit untuk buat ayat. Maknanya kalau buat karangan memang tak ada PR kan? Macam cikgu Rosita beritahu tadi, kita kena bahagikan lah, pecah-pecah. Pecahkan. Maknanya kita Pendahuluan, belajar isi, penutup. contohnya kat sini, sila buat soalan pendahuluan. Kalau bahasa Arab, kawin jumlatan. Lah tajuk dia apa? Dia macam tu lah. Tuqaddimu biha Adisha. Macam tu lah tu. So dah buat ni, nanti pelajar akan tulis dia punya pendahuluan lah. Tapi susah lah. Kalau saya buat bahasa Melayu biar dah faham. Okey, boleh. Boleh faham Ustaz? Tak ada soalan dah Tak ada. Okey. Faham dah. Okey, lepas tu dah siap Boleh ni. faham, tapi kalau nak buat balik semula, nak cuba tak tahu lagi dapat ke tidak Ustaz. Tak apa, kalau nak cuba balik tak tahu, tak ingat ke, nanti rujuk YouTube nanti. Ada video. Ada video. Saya buat video. Nanti saya upload video tu balik. Saya bagi link balik. Okey, lepas dah siap, soalan-soalan kita buat, kalau boleh paling kurang pun 10 lah. Quizzes ni dia buat 10 paling kurang untuk dapat quality score soalan tu. Tapi kita buat sikit pun tak apa. Tak ada masalah. Tak, maksud dia apa tu? Dia tu je. Siapa yang bagi markah kualiti? Dia just nak beritahu quality soalan kita je. Tak ada efek apa-apa pun. Okey. Dia nak beritahu je kalau boleh buat 10 soalan dan ke atas. Tapi buat 2, 3 pun tak masalah. Okey. Lepas dah siap, yang ni kalau cikgu nak edit dulu tak apa. Tapi kalau cikgu tekan dan, nanti dia memang suruh edit benda-benda macam ni. Untuk tingkatkan grade soalan ni lah. Itu je sebenarnya. Tak ada apa-apa pun. So lepas dah siap, kita tekan belah atas ni, dia tulis done. Nanti dia akan keluar macam tadi, belah kanan tadi tu. Apa antara yang dia minta adalah gambar soalan tu. Gambar soalan secara menyeluruh lah. Nak letak boleh, tak nak letak pun tak apa. Lepas tu language, bahasa apa yang kita pakai dalam soalan kita. Lepas tu grade kita, grade untuk pelajar yang nak buat soalan ni. So yang ni 1 ST ni yang saya faham lah. Darjah 1, darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6. Darjah 7 ni form 1, form 1, form 2, form 3, form 4, form 5. 12 ni form 6 kalau ada. Kemudian masuk university. Kemudian baru professional development. Tu je. So letaklah kita, contohnya soalan ni untuk kita. So kita letak soalan professional development. Walaupun soalan ni tak apa-apa. Okay. Lepas tu dekat belah bahagian bawah ni dia akan tulis lah, who can see this quiz. Siapa yang boleh lihat quiz ni. Kita tulis sama ada kita nak private ataupun public. Eloknya buat public, nanti orang lain nak pakai pun boleh. Okey. Gambar, letaklah gambar apa-apa. Tak letak saya tak apa. Tak letak pun tak apa. Tapi
Dia keluar lah macam ni. Lepas tu? Lepas tu kita klik apa tadi? Sebelah kanan? Kat bawah? Anis, Ya. kalau soalan kita campur, ada multiple, ada checkbox. Boleh. Boleh ke? Boleh. Macam Boleh. ni. Soalan ni pun sama, dia campur. Yang belah atas ni multiple choice. Boleh lah. Yang bawah ni checkbox. Boleh letak apa-apa jenis soalan. Oh, maknanya dalam satu quiz tu kita boleh pelbagaikan jenis soalan. Boleh. Boleh buat soalan bertulis, soalan checkbox, soalan open-ended, soalan pool. Boleh dalam satu quiz tu Okey, kita boleh Ustaz ni macam-macam. soalan yang tadi. Poll tu apa Ustaz? Apa? Poll tu soalan bentuk apa tu? Poll. Pool ni macam tengok pelajar kita pilih berapa banyak dia pilih. Dia macam apa? Oh. Dia pilih jawapan mana Macam lagi cabik banyak. undi tu. Macam undi tu jugalah. Ada ke soalan pool lah dalam soalan? Taklah saya tak ada idea nak guna pool dalam Ustaz soalan. ni. Alah, Ustaz ni pergi kat mana sekarang ni? Ini dekat dalam pool tadi lah. Pool. Okay. So lepas dah siap soalan tu tekan dan. Nanti dia keluar macam ni. Okey, kejap Ustaz ni dekat dan tadi. Nombor 4 tadi, who can see this quiz? Public. Public. Lepas tu Ustaz ni klik apa lepas tekan public? Bawah tu ada save. Dia tulis save. Save ke apa? Okey. Lepas tu nanti dia keluar macam ni. Okey. Okey, dalam ni, ni lah soalan yang kita dah buat. Okey, soalan tajuk dia ABC. Orang akan nampak ni lah. Ni dah soalan Okey. kita. Lepas tu preview soalan, preview question ni dia tunjuk sini lah. Kita ada 2 soalan je kita buat dalam soalan, dalam tajuk kita ni ABC ni ada 2 soalan je. Satu soalan ni, satu soalan ni. Kita boleh tengok answer dia, jawapan dia. Kita sebagai pembuat soalan boleh tengok jawapan. So contohnya apa itu ABC, jawapan dia huruf. Apa itu 1, 2, 3, jawapan dia nombor dan number. So better kita check dululah. Sebab saya selalu buat quizzes, banyak kali salah soalan, salah jawapan. Salah pilihan jawapan. Sebab saya malas nak check, dah bila saya main sini baru saya tahu saya buat salah. Lepas tu saya check sini dulu. So ni untuk check jawapan. Okay. Lepas dah sampai tahap ni, so kita tengok pula cara nak buat quiz, nak bagi kerja kat pelajar. So dia ada 3 cara. Bukan 3 cara, dia 2 cara sebenarnya. Okay. Kita tengok dulu yang paling kanan ni dulu, practice ni, solo practice. Yang ni just Nak bagi kerja kat pelajar. tak, yang ni belum lagi. Yang ni practice je dulu. Practice Mana ni ni? untuk kita Kanan mana tu? belah kanan ni. Kat sini. Dekat solo practice ni. Kita tak nampak sebab masa sebelah slow. Oh, solo practice. Okay, tekan play ni. Tekan dekat practice ni, nanti dia keluar 2 pilihan, play ataupun share practice link. Kita pilih play lah. Okey. Okay, bila dia tekan play, dia akan buat macam, sebenarnya kalau dalam ni kita yang main. Kita yang main. Oh, iya dia. Kita main ataupun kalau kita nak bagi pelajar pun boleh sebenarnya. So bila Okey. kita bagi link tu kat pelajar, link yang practice ni kat pelajar, so pelajar boleh buka soalan kita tu melalui flashcard ni. Oh. Flashcard ni tujuannya apa? Flashcard ni macam ni. Dia bagi soalan, lepas tu bagi jawapan. Soalan, jawapan. Soalan, jawapan. So pelajar macam ulang kaji je lah. Contoh macam ni, saya tekan flashcard. Ni. Okay, ni soalan kita ni. Untuk ABC. Bila tekan start, okay, dia keluar soalan. Apa itu 1, 2, 3. So bila tekan flip, Bawah tu. ni jawapan dia. Nombor dan nama. Dia macam review, dia macam apa? Macam ulang kaji je. Okay, apa itu ABC? Tekan flip, dia tekan jawapan dia huruf. Ini macam ulang kaji saja. Sebab tu nama dia practice. Itu kalau flashcard lah. Okay. Dia practice je ni. Okay. Itu untuk bahagian practice. Alamak, mana keluar dia ni. Di sini. Okay, yang challenge friend ni tak apalah, itu pelajar kita yang buat lah. Play quiz ni kita boleh main seorang. Okay. Lepas tu mana tadi? Quiz tadi. Ustaz, challenge apa tadi?
Challenge tu dia contohlah kalau kita bagi link practice ni tadi, kita tekan kat practice ni, kita ambil share practice link. Okay, nanti kita copy ni lah. Okay. Copy ni lepas tu bagi kat WhatsApp ke, dekat grup kelas ke, nanti dia orang akan main. Dia orang boleh pilih sama ada dia orang nak kejap. Nanti bila dia orang tekan link tu, dia orang akan keluar kat sini lah. Dekat link ni. Keluar. Okay ni. Okay. Dia orang boleh pilih sama ada dia orang nak main quiz tadi. Kedua, dia orang nak ulang kaji dulu, flashcard ni. Dan yang ketiga, challenge friends. Challenge friend ni dia orang boleh main dengan kawan dia orang. Oh, okay. Dia orang nak lawan dengan kawan dia orang. Macam tu lah. Dia orang beat soalan ni dengan kawan dia orang. Tengok siapa menang. Macam tu. Okay. Okay. Yang kita sebagai cikgu ni biasa kita tak pakai tu. Kita pakai ni. Okay. Sekejap. Kita pakai mana soalan tadi? Oh tu. Hilang pulak. Okay, ni ABC ni. Okay, kita sebagai cikgu, kita biasa boleh pakai dua ni lah. Kita pakai sama ada play live ataupun assign homework. Okay, play live ni kalau kita tekan, dia mesti main dalam keadaan pelajar kita online. Tu syarat dia. Kalau pelajar kita online sekali, kita boleh main guna play live tadi. Ni play live ni kita hanya boleh main bila pelajar kita online sekali. Saya punya pengalaman buat dengan kelas 2IK, dia orang manjang tak boleh masuk sebab link internet dia orang tak kuat. So akhirnya saya tak main dah play live ni. So saya main lah. Saya sedih lah. Ingatkan nak main dengan dia orang. Maksudnya tengah mengajar tu saya main dengan orang. Tapi akhirnya dia orang punya internet dia orang banyak yang tak boleh lalas, tak main dah play live ni. Tu buat assignment homework. So bila tak boleh main play live ni, dia play live ni sedap. Cumanya macam biasa kita buat kat sekolah lah. Biasa kat sekolah kita buat sedap sikit sebab ada line internet kan. Cuma kekurangan bahan handphone ke, ada laptop kecil pun tak apa juga. Okay, dan ni play live. Syarat dia semua orang kena online. Okay, yang satu ni yang assign homework ni biasa buat lah. Yang biasa kita buat. Assign homework ni bila kita tekan, dia akan tulis kat sini bila kita nak bila last submit tu, bila last deadline dia. Deadline game ni bila last. So dekat sini kita boleh pilih lah berapa lama kita nak letak. Contoh saya Jun, 1 Jun. So deadline dia orang boleh main game ni adalah selama 27 hari. Lamanya. So dah masa sebulan. Dah masa sebulan dia boleh main game ni. Andai kata lepas habis 27 hari ni, so apa jadi? Game ni akan tutup. Tak boleh main dah. Dia dah tak boleh main dah. So macam tu lah. Kalau saya bagi seminggu sebab kita kan bagi kerja seminggu kat pelajar kita. So saya tetapkan seminggu je lah. Macam tu cara dia lah. So deadline dia. Ni deadline kita nak letak bila. Ni 4 hari, 5 hari. Ikutlah berapa hari kita nak letak deadline. Lepas dah letak deadline, nak assign tu kelas ni tak perlu sangat. Okey, yang ni cikgu-cikgu boleh tengok, buat pilihan-pilihan ni lah. Kita ada masalah ni. Kalau nak mudah, lepas dah deadline ni terus tekan continue je. Dah habis. So kita punya quizzes kita ni dah disetkan sebagai homework kepada pelajar dalam masa 5 hari. Tadi saya set 5 hari. So deadline dia adalah pada 10 Mei. Pelajar kena jawab pada sebelum 10 Mei, sebelum pukul 1.15. Kalau dia orang jawab pada 10 Mei lepas 1.15 ni, makna kuis ni dah tutup. Okay, lepas dah siap kuis macam ni, kita Anis, boleh. Ya, saya. Anda kata kalau macam ada budak yang tak sempat ke apa kan? Okay, dan memang dia orang tak boleh masuk lagi, dah ada tak macam kita boleh copy balik link tu supaya buka and then budak boleh buat lagi? Tak ada. Kita kena pergi balik kat quiz kita ni, quiz tadi. Pergi kat ni lah, dekat my quiz tadi. Set balik dia tu. Pergi kat ABC. Kena buat balik homework balik. Homework balik. Okay. Lepas tu kita set lagi. Aduh, susah pula je budak-budak yang dapat. Macam tu.
Okay. Okay, so contohnya kita dah assign ni sebagai homework. Lepas tu cara dia adalah kita ambil link dia ni. Kita nak share link ni dekat anak-anak murid kita tekan ni lah, share a link. Tekan ni. So bila kita tekan share a link ni, automatic dia dah copy link tu. Automatic. Tak payah tekan link pun tak apa. So lepas tu kita pergilah dekat WhatsApp. Kita letaklah dekat dalam ni grup. Dalam grup sekolah. Okay. Tu nanti kita nak main, kita dosuk dalam tu lah. Okay, nak cuba main ke tak ya? Okay, macam ni lah, tak payah main lah. Sebab kita dah kesuntukan masa. Okay, andai katalah kita dah main dalam tu. Tapi tak apa je pun main ni. Kejap je kan. Tak apa, saya tunjuk contoh lain. Okay, andai kata kita dah main soalan ABC tadi tu, nanti kita boleh tengok report dekat sini. Ni dekat apa ni, utama apa, main quizzes ni, dia punya hall utama dia. Okay, pergi dekat report ni. Okay, dekat report ni yang dia dah tunjuk kat sini ABC kita tadi, soalan quiz ABC kita, berapa orang yang dah attend. So dekat sini baru 0 orang yang dah main. Macam tu lah. Lepas tu bila kita tekan ABC tadi, dekat bahagian bawah ni kita, siapa Pak Imam ni? Dekat bahagian bawah ni kita boleh tengok soalan nama pelajar. Pelajar kita. So pastikan kita pesan kat pelajar kita lah, suruh tulis nama sebenar, jangan tulis nama pelik-pelik nanti kita tak tahu siapa yang main. Okay. Lepas tu soalan question ni, kita boleh tengok question siapa yang jawab betul, berapa banyak yang jawab betul, berapa banyak yang jawab salah. Yang jawab betul, yang jawab salah tu kat mana jawapan yang salah tu. Ni kat bahagian question. Ini bahagian overview, ni bahagian score dia. Ni standard. Ni tak adalah tag. So daripada quizzes ini sahaja kita boleh tengok pelajar tu punya perkembangan. Anis, nak tengok result dia macam siapa jawab betul, siapa jawab salah tu, tengok overview pergi kat report ni. Okay, report. Dah ada seorang main dah. Siapa main? Tekan report je lah. Pak Imam main. Okay, so kita tengoklah dekat sini, dekat report, pergi dekat dalam quiz kita tadi, tekan ni. Lepas tu kita tengok bahagian bawah. Bahagian player yang main baru seorang, Pak Imam. Bahagian question, Pak Imam jawab apa? Seorang jawab ni, huruf betul Kat sini pun sama. Macam tu lah, tu cara dia. Overview ni score, peratus score. Yang ni standard ni tak tahu apa-apa. Itu cara dia. So itulah saja yang kita perlu pakai. Okay, untuk collection ni tak penting pun. Tak apalah, kalau nak buat collection ni senang je. Tulis nama collection kita tu, tulis folder lah, folder. Contohnya folder ABC. Lawak ABC. Kemudian kita buat collection daripada kelas ABC tu. Kita tambah kita punya quiz kita dalam ni. Cara nak tambah, pergi kat my quiz. Okay. Dekat ni ABC ni kita nak masukkan dalam folder ABC kita tadi, pergi dekat ni, save ni. Pergi kat save ni, nanti dah akan keluar folder ABC ni, kita pilih ABC. Dan so nanti automatic dia akan keluar dalam collection ABC ni satu soalan kita tadi. Okay, itu saja. Mimis tak penting. Okay, ada soalan? Tak ada soalan kan? Collection tadi macam mana? Yang last kali kita nak simpan tu dekat mana? Collections tu. Kita buat soalan collection ni, contohnya kita buat folder lah. Folder untuk tak, yang back. Yang last habis kita dah tengok budak main apa semua tu kan. And then kita nak tengok dekat apa tu balik macam mana? Dekat collection terus lah. Dekat report. Yang sebelum Anis pergi ke sini, pergi ke create collection ABC kelas online ni, yang back tadi yang sebelum Anis cakap tu. Ini. Okey, dah ini dah settle. Okey, dah sudah tu.
Okay, collection ni dia just nak susun kita punya file, kita punya quiz kita dalam file-file dia. Okay, so macam mana? Dia tak penting sangat lah. Cumanya kalau kita nak organize kita punya kita punya quizzes kita ni kita boleh pakai collection ni lah. So saya organisekan ni lah kelas online untuk form 1 1IS saya buat. Ni semua soalan untuk 1IS saja. Jap. Anis pergi kat mana tadi selepas collection sebelah kiri? Okay, lepas tu? Okay, lepas collection, tekan lah dekat, kalau nak bina folder baru, tekan create collection. Lepas tu kita buatlah nama folder kita tu. Okay. Lepas dah buat nama folder kita, contohnya kan, okay, create collection. Lepas tu, dah siap lah ni folder kita. Anis sebab masuk. Okay. So dah siap lah So folder nak baru masukkan kita. barang dalam tu? Okay, nak masukkan barang dalam ni, kita pergi kat My Pergi Quizzes. dekat My Quizzes. Kita pilih barang-barang dalam ni. Pergi dekat ni dalam, dekat belah save ni. Save tu. Save lepas tu? Pergi kat folder Hahu ni. Okay. Kalau saya masukkan quiz ni dalam 2 folder. Kalau nak masuk satu je pun tak apa. Okay. Lepas tu habis. Done. Okay dah. Okay. Itu saja. Okay. Senang je. Anis. Ya cikgu. Selalu berapa soalan kita boleh buat? Kita boleh. Ada maksimum, ada minimum? Dia tak ada. Dia tak ada minimum, dia tak ada maksimum. Maksimum saya tak tahu berapa. Cumanya kalau ikut quizzes, standard quizzes, dia kata kalau 10 soalan tu kira dah bagus lah. Tu je. Dia tak efek apa-apa pun. Kalau kita nak buat 3 soalan boleh, 1 soalan pun boleh. Okey, ada soalan. Kena. Ya. So insya-Allah lah. Okay, cikgu ada soalan? Cikgu insya-Allah boleh buat. Rasakan tu ya, alhamdulillah. Kan kuis ni. Soalan tak ada, cuma ada cadangan. Ya. Okey, kalau boleh masa tu jangan terlalu pendek sebab kalau line budak tak okey, dia ambil masa untuk loading. Jadi bila budak tu dah nak baca, masa dah habis. Dia jadi unattempt soalan tu nanti. Sayang lah. So masuk Ida lebih elok panjangkanlah masa tu. Waktu kita set soalan tu kan masa. Kita boleh set masa kan. Kalau boleh 5 saat, terlalu pendek lah. So kita 10 minit lah. Seminit ke kalau Izan biasanya dalam 30 second lah paling pendek sebab kadang-kadang budak-budak tu loading lambat dia punya internet. Waktu tu masa dah dikira bila dia start tekan next soalan tu. Ya, kena ambil masa loading. Yes. Itu kalau je dia lah. jawab salah, dia boleh re-attempt kan? Macam mana Ustaz Puan? Kalau jawab salah, dia boleh re-attempt kan? Boleh. Boleh. Tapi bergantunglah kepada kita nak kira yang first attempt atau yang the best attempt sebab kadang-kadang bila kita kena tengok kat setting kita. Kadang-kadang bila kita setting, maksud dia bila budak tu jawab, dia boleh tengok tak jawapan yang sebenarnya. Bila dia dah hafal jawapan tu, nanti bila dia jawab memang dia akan dapat 100%, tapi sebab bukan sebab dia faham, tapi sebab dia dah tahu jawapan. Yang ni redemption question ni, allow students to bukan. Mana? Yang tu bahagian lain. Ni students attempt ni. Ya. Yang ni unlimited, saya setkan unlimited. Dia boleh buat attempt yang Cuba klik Ustaz kat situ. Ada berapa option? Dia boleh unlimited sekali je. Attempt boleh, 2 kali boleh, 3, 4, 5. Maknanya kita boleh set lah, kita boleh pilih. Kita boleh setkan berapa kali attempt yang dia boleh buat. Cuma kalau kita set satu, kita kena login. Maksudnya dia kena ada account. Kalau tak satu dia keluar ni, students will be required to log in to limit attempts for this game. Maksud dia kalau nak jadikan dia tu ujian lah. Kalau nak jadikan benda tu ujian, set satu lah supaya kita tak pening. Ujian sekali je lah. Okey. Ada apa yang cikgu? Sebelum kita tamatkan. Ataupun cikgu ada cadangan ladak lain? Boleh. Boleh juga cikgu cadangkan Ada apa yang cikgu perlukan? Yang cikgu perlukan untuk PDPC ni lah. Jadi hari ni kita dah belajar kuis, cara buat kuis. Terima kasih banyak Anis. Sama. Terima kasih Ustaz Anis. Thank you.
Sama-sama. Thank you. Okey, terima kasih Ani. Terima kasih. Sama-sama. Okey, Anis. Okey, Puan. ada apa ni? Belum kita lihat. Terima kasihlah pada Ustaz semua ni. cikgu yang join. Ya. Ustaz ni laju sangat. Kak Ita sebelah mata. Oh, tak apa. Kak Ita boleh tengok YouTube. Ni. Boleh tengok YouTube. Ni. Ya, saya. Ni. Kalau kita nak buat bahasa Arab susah sikit kan sebab kita nak gunakan font bahasa Arab. Kita kena buat font bahasa Arab lah. Kalau saya buat font bahasa Arab, tapi okey lah kalau Quizizz punya font bahasa Arab pun jelas. Cantik. Ni nampak ni dia tulis fee pun cantik. Boleh lah. Ustaz, maksudnya pelajar pun kena ada font bahasa Arab. Kalau kita buat soalan macam karangan ke apa ke memang dong kena ada font lah. Tapi saya tak galakkan lah. In the blank tu kena ni Ustaz. Kalau in the blank tu dia kena ada font bahasa Arab. Kan? So saya tak prefer buat fill in blank untuk pelajar kita sebab dia orang pun tak semua yang ada apa ni keyboard Arab. Yes. So saya buat kalau untuk pilihan jawapan lah. Pilihan jawapan yang so diorang pilih jawapan sendiri lah. Itu saja kalau Multiple untuk bahasa Arab. choice saja lah. Multiple choice ataupun tu je lah. Text box. Okey Ustaz. Dah sihat-sihat. Rezeki Kathy nanti datang baliklah masalah. InsyaAllah. Okey, terima kasih Ustaz Anis. Okey, terima kasih juga. Assalamualaikum. Kita tamatkan sesi ya. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, wassalamualaikum warahmatullahi. Selamat berbuka. Selamat berbuka. Mana?